Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Amma ba'd. Para penonton yang dirahmati Allah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu kita lagi, alhamdulillah, dalam tazkirah indahnya bahasa Al-Quran, di mana kita akan bincangkan sama-sama tiap episod dan mengupas bersama mutiara yang terdapat dalam Al-Quran menerusi bahasa Al-Quran itu sendiri. Okey. Dan daripada episod yang lepas, saya terima soalan daripada salah satu para jemaah yang bertanya, kenapa Al-Quran ini diturunkan dalam bahasa Arab? Kenapa bukan bahasa lain? Kenapa bukan bahasa Sepanyol, Perancis, Inggeris, Melayu? Kenapa bukan bahasa-bahasa yang disebutkan tadi atau bahasa-bahasa yang lain, tetapi ia diturunkan dalam bahasa Arab? Okay, jadi bila kita perhatikan firman Allah Subhanahu Wa Taala, terdapat dua sebab. Okay. Sebab yang pertama, la'allakum ta'qilun. Okay, agar kamu bisa mengerti atau agar kamu bisa memahami ayat suci Al-Quran itu sendiri. Kenapa? Kenapa memahami? Kalau kita orang Melayu kan lebih baik turunkan bahasa Melayu. Kalau orang Inggeris kan lebih baik turunkan bahasa Inggeris. Ya bukan? Tetapi bahasa Arab yang terdapat dalam Al-Quran ini, ia cukup padat. Okay? Cukup padat dan cukup tepat dari segi susunan ayat, dari segi pemilihan kata, dari segi pemilihan frasa-frasa. Okay, dan ini seperti mana yang dikatakan oleh Al-Imam Ibn Manzur, di mana inilah yang beliau dapati setelah kaji, lama kaji Al-Quran itu sendiri. Bahasa Al-Quran sangat tepat dari segi pemilihan kosakata, frasa, susunan ayat dan sebagainya. Jadi apabila kita memerhatikan hal-hal sebegini, kita akan menggunakan akal fikiran kita untuk lebih memerhatikan isi kandungan Al-Quran itu sendiri. Jadi itulah sebab pertama, la'allakum ta'qilun, agar kita bisa mengerti, memahami isi kandungan ayat Al-Quran itu sendiri dari segi susunan ayat, pemilihan kata-kata yang tepat pada tempatnya, insya-Allah. Jadi itu yang pertama, agar kita menggunakan akal fikiran kita untuk menghadam, untuk mengerti isi kandungan ayat Al-Quran itu. Yang kedua, la'allakum tattaqun. Dalam beberapa ayat-ayat jugalah dalam Al-Quran, la'allakum tattaqun, agar kita bertakwa. Jadi at-taqwa ini apa? Agar kita menjadi hamba yang lebih dekat kepada Allah, lebih bertakwa kepada Allah dengan kita melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Jadi bila kita dah memahami, dah menghadam makna yang terkandung dalam Al-Quran, maka ia selanjutnya kita akan menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang lebih prihatinlah akan apa yang kita lakukan dan sebagainya. Jadi kita akan sentiasa
menggamblingkan usaha kita untuk melakukan yang terbaik dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang kedua, la'allakum tattaqun. Jadi kerana itulah Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab agar kita mengerti, la'allakum ta'qilun, dan kedua la'allakum tattaqun, agar kita jadi insan yang bertakwa, insya-Allah. Okey, jadi pada hari ini atau pada episod ini kita akan mengupas satu lagi ayat yang membuktikan keindahan bahasa Al-Quran, insya-Allah. Okey, jadi kita akan kupas sama-sama ayat suci Al-Quran yang terdapat dalam surah Az-Zumar ayat ke-53. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Katakanlah wahai Muhammad, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Kerana sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampunkan segala dosa. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya dialah jua yang maha pengampun lagi maha mengasihani. Baik, jadi bab mana ni bahasanya? Okey. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Okey. Yang maksud sesungguhnya Allah mengampunkan segala dosa. Yang digunakan di sini yaghfir, mengampunkan, iaitu kata kerja. Dan di hujung ayat, innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya dia maha pengampun lagi maha mengasihani. Di sini pula, di hujung ayat pula digunakan kata nama. Jadi soalan ni di sini, ada tak perbezaan di antara penggunaan kata kerja dan kata nama? Di sini apa? Allah mengampunkan dosa. Ada tak beza dengan Allah pengampun dosa? Dan kenapa pada bahagian sebelum akhir tu digunakan Allah mengampun dosa? Dan kenapa di bahagian hujung tu digunakan Allah pengampun dosa? Apa perbezaan penggunaan kata kerja dan kata nama di sini? Okey. Sebelum kita masuk mutiara atau hikmah di sebalik atau makna yang tersirat di sebalik susunan ini, okay, kita ambil bahasa Melayu. Kita merenung seketika melalui bahasa Melayu. Okay, Ahmad ada dua orang, Ahmad dengan Omar. Okay, Ahmad memain bola. Okay, Ahmad memain bola. Tetapi Omar pemain bola. Jadi apa beza di sini? Ahmad memain bola dengan kata kerja, Omar pemain bola dengan kata nama. Jadi kalau dalam bahasa Arab, kata kerja ini dia yufid al-hal. Okay, pada ketika itu. Itu yang dimaksudkan yufidul hal. Jadi Ahmad memain bola, maksudnya pada masa itu, pada ketika itu Ahmad memain bola. Akan tetapi pada masa-masa yang lain,
dia tak semestinya Ahmad memain bola. Okey. Contoh kita kata Ahmad memain bola selepas asar. Itu maksudnya. Pada satu masa, pada suatu ketika. Kita bukan maksudkan senantiasa. Yufid al-hal. Pada suatu atau pada satu ketika. Namun, kalau kita gunakan kata nama. Contohnya di sini Omar. Okay, Omar pemain bola. Atau kata ganti nama. Yang dimaksudkan di sini yufid al-thubut wad-dawam. Itu kalau kita gunakan sebegitu, ia dimaksudkan berterusan. Okay, perkara tersebut. Jadi yang dimaksudkan situ apa? Omar pemain bola. Jadi Omar pemain bola maksudnya dia jadikan main bola itu sebagai kerjayanya, full time. Pemain bola sepak. Jadi bukan nak katakan sentiasa dia main bola lah. Mustahil lah, dia pun perlu rehat kan. Tapi kebanyakan masanya diluangkan dengan apa? Dengan memain bola sepak. Sebab dia full time. Jadi nanti mungkin pagi hari dia training. Petang hari dia training juga. Malam hari ada match dan sebagainya. Jadi itu hidup sebagai pemain bola sepak. Penuh dengan atau padat dengan training dan juga match lah. Okay. Bersama pasukan-pasukan yang lain. Jadi itu perbezaannya di antara menggunakan kata kerja dan juga kata nama. Okey, kembali kita kepada ayat tadi. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Jadi pada bahagian yang pertama digunakan kata kerja. Mengapa? Kerana dalam konteks ayat tersebut, sebelum bahagian innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, Allah Subhanahu wa taala mengisahkan tentang perihal hamba-hambanya. Hamba-hambanya yang terlanjur membuat dosa secara tidak sengaja, terbuat maksiat. La taqnatu min rahmatillah, janganlah kamu putus asa daripada rahmat Allah. Jadi dalam konteks ni Allah Subhanahu wa taala sedang membicara dengan janganlah kamu putus asa daripada rahmat Allah. Sesungguhnya pada masa itu, pada masa kamu terbuat dosa dan kamu taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, pada masa itu Allah akan mengampunkan dosa kamu. Kerana itulah Allah Subhanahu wa taala gunakan yaghfir, kata kerja, mengampunkan. Sebab melihat kepada konteks ayat tersebut, iaitu Allah Subhanahu wa taala sedang membicara dengan segolongan hamba-hambanya yang terlanjur buat dosa, buat maksiat. Jadi pada ketika itu, pada ketika kamu membuat dosa, terlanjur membuat dosa, membuat maksiat, janganlah berputus asa. Jadi pada ketika itu Allah Subhanahu wa taala akan mengampun dosa-dosa kamu jika kamu taubat dan jika kamu tidak berputus asa meminta rahmat daripadanya. Kerana itulah digunakan kata kerja. Dan pada akhir ayat, innahu huwal ghafurur rahim, sesungguhnya dialah maha pengampun lagi maha mengasihani. Dan ini pada hujung ayat, ia tidak terbatas kepada satu situasi atau satu masa. Ini sedang membicara tentang zat Allah Subhanahu wa taala itu sendiri, sifat Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Jadi sifat Allah Subhanahu wa taala itu sendiri pada bila-bila masa sahaja dia boleh mengampunkan dosa-dosa hamba-Nya.
Kerana dia juga maha mengasihani. Jadi kerana pada hujung ayat itu ia membicara tentang sifat Allah, tentang zat Allah Subhanahu Wa Taala sendiri yang tidak tertakluk kepada satu situasi atau satu masa, maka ia digunakan kata nama Al-Ghafur, yang maha pengampun. Nampak tak keindahan bahasa Al-Quran dalam pemilihan kata-kata dan dalam susunannya? Sangat tepat, sangat padat kepada konteksnya. Okay, jadi sebagai rumusan, kita rumuskan kata kerja dan kata nama. Perbezaan dalam penggunaannya adalah kata kerja ia tertakluk kepada suatu masa itu sendiri, melihat kepada konteks. Malah kata nama ia tidak terkait atau terhad kepada suatu masa. Jadi dengan ini semoga kita meraih manfaat daripada tazkirah ini dan kita lebih appreciate ayat suci Al-Quran yang diturunkan kepada kita, dan kita usaha sedaya upaya kita untuk memahami isi kandungan Al-Quran melalui bahasa yang digunakan untuk menyampaikannya, insya-Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, dan jumpa lagi di kesempatan lain, insya-Allah.